Selamat tengah hari, saya Mara Suji untuk ringkas tengah hari. Kita ikuti perkembangan ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia mampu membantu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jelasnya KPM mengambil inisiatif menghidupkan semula slot program TV pendidikan khususnya bagi murid yang tidak mempunyai akses internet. Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan antara sektor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun lalu. Keadaan ini merupakan satu situasi yang sukar sehinggakan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, perlu mengambil keputusan menutup sekolah semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Namun begitu, KPM komited untuk terus menyediakan akses pendidikan kepada lebih 5 juta murid bagi membolehkan mereka mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Tambahnya, pelaksanaan PDPR secara dalam talian masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam tempoh yang singkat. Ini kerana memandangkan kepelbagaian latar belakang murid-murid dengan ada yang tinggal di kawasan bandar, luar bandar atau kawasan pedalaman. Justru didik TV KPM akan menyiarkan program-program yang berteraskan kurikulum dan co-kurikulum KPM. Selain berita mengenai dunia pendidikan daripada peringkat prasekolah hingga tingkatan 6, Didik TV mula bersiaran pada 17 Februari menerusi saluran 107 di MyTV, saluran 147 di Astro dan saluran NTV7 di TV Unify bermula 7 pagi hingga 12.30 malam setiap hari. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tidak memberi apa akma mana selagi kes COVID-19 meningkat di 20 blok perumahan flat dan Taman Town Villa di Bandar Baru Sibujaya. Demikian tegas Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak, Dr. Anwar Rapai yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Nangka. Katanya walaupun jumlah kes baru COVID-19 yang dicatatkan di Sibujaya pada Selasa menurun, namun penurunan itu adalah tidak memuaskan. Saya tidak boleh mengatakan memuaskan sebab setakat ini kita hanya baru daripada 3,939 yang telah kita swab test. Kita masih ada lagi 3,000 untuk kita lakukan swab test dalam masa esok dan lusa. Hari ini telah menjalani 1,000 lagi test. Maka demikian, saya tidak boleh mengatakan kes di Sibujaya memuaskan. Dan sebab itu saya minta penduduk-penduduk di flat Sibujaya masih ada lagi ramai yang positif. Minta tolonglah supaya jangan keluar di rumah. Supaya jangan pergi merayau-rayau di kawasan flat. Sebab laporan menunjukkan bahawa masih lagi ramai daripada penduduk-penduduk masih lagi merayau-rayau di kawasan flat. Ini boleh menyebabkan jangkitan tidak akan berhenti. Ini kerana jelas Dr. Anwar Rapai, kawasan kediaman yang terletak kira-kira 30 km dari Bandar Sibu itu masih diletakkan di bawah PKP diperketatkan sehingga 25 Februari. Perintah tersebut tidak akan dilonggarkan selagi masih terdapat peningkatan kes baru positif COVID-19. Susulan daripada Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan Kampung Sungai Maung Kuching yang bermula tengah malam tadi. Kita bersama wartawan TVS Luqman Muhammad bagi mendapatkan perkembangan terkini. Silakan Luqman. Baik, terima kasih Maria yang berada di studio ketika ini. Apa yang dapat saya kongsikan setakat ini, keadaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Sungai Maung Kuching ini berada dalam keadaan yang terkawal. Saya juga difahamkan pergerakan penduduk dilihat berkurangan sejak petang semalam lagi selepas mereka mengambil langkah berjaga-jaga susulan terdapat 10 kes positif COVID-19 yang dikesan pada Selasa. Berdasarkan pemerhatian saya, seluruh pintu masuk kampung ini dikawal ketat dengan pengawasan
pihak polis, rela, APM dan juga agensi yang lain. Dan sekarang ini bersama saya adalah Ketua Kampung Sungai Maung, Puan Masni Mori. Baik Puan, mungkin boleh Puan kongsikan sedikit bagaimana penerimaan orang kampung terhadap pelaksanaan PKPD ini? Alhamdulillah, pada mulanya memang terkilan bahawa kita ada mempunyai gejala yang seperti ini, tapi dah sedia maklum. Alhamdulillah, semuanya faham. Ini bukan kali pertama penerimaan sebegini. Itu semuanya alhamdulillah lah, penerimaan mereka okey. Jadi saya difahamkan esok hari barulah pelaksanaan saringan ujian swab ke atas penduduk kampung dilaksanakan, dan bagaimana persediaannya yang berlangsung pada hari ini? Persediaannya daripada pihak penguasa lengkap. Kita pun dah maklumkan dengan semua penduduk, jangan lari, bersedia. Kita akan membuat saringan ujian swab. Besoklah 2 hari. Besok, hari ini dan hari besok dan lusa. Baik, dari segi bekalan makanan pula, bagaimana Puan? Mungkin boleh kongsikan sedikit? Makanan alhamdulillah pihak kerajaan, NGO, badan persendirian ada yang menderma, ada yang tahu bahawa kita tidak dapat keluar. Mereka berikan hantar makanan yang mencukupilah. Alhamdulillah semuanya faham, penduduk pun faham, semua mencukupi. Alhamdulillah. Okey, apakah nasihat yang terbaik untuk Puan kepada penduduk di kampung Sungai Maung yang mungkin bimbang akan situasi yang sedang dialami ini? Nasihat saya kepada penduduk, bila dengar keadaan begini, saya nasihat mereka supaya mereka duduk diam-diam di rumah, jangan pergi ke mana-mana. Kepada yang nelayan cari makan di air tu, janganlah dulu turun mencari nafkah di air, jangan dulu yang berkebun tu jangan dulu pergi, dan diam saja di rumah, duduk di rumah, ikut arahan, ikut SOP supaya kita dapat jaga kita, supaya perkara ini tidak menular ke lain kawasan. Demi kepentingan bersama. Baik, itu saja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Laporan Luqman Muhammad bersama Zaim Zarfan untuk TVS dari Kuching, Sarawak. Kita jaga kita. Terima kasih Luqman atas laporan itu. Baik, ringkas 12 akan kembali lagi selepas ini. Kita ke laporan seterusnya. Seramai 30 orang kanak-kanak dari Rumah Anak Yatim Hikmah Cawangan Sarike disantuni dalam satu program kebajikan anjuran bersama Hornbill Sugar Bomb Sarawak dan T2U Global Sdn Bhd. Berbentuk makanan kepada anak-anak yang kurang bernasib baik telah diberikan oleh kumpulan Hornbill Sugar Bomb Sarawak yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif Wilayahnya Noria Fatini Abdullah dan Pengurus Besar T2U Global Muhammad Norai Samudin dalam satu majlis sederhana yang diadakan di outlet Sugar Bomb di Sarike. Menurut kenyataan dari pihak penganjur, objektif program amal itu adalah untuk membantu meringankan beban anak-anak yang kurang bernasib baik dan terkesan dengan pandemik COVID-19. Penganjur berharap sumbangan kecil dari pihak mereka dapat sedikit sebanyak mengurangkan kesulitan anak-anak itu selain mendoakan perlindungan mereka dari wabak COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Chuk Pai berharap kesemua program transformasi luar bandar RTP 2021 di kawasan Tubau dapat dilaksanakan dengan segera. Ini kerana menurut beliau demi keselesaan, kemudahan serta memenuhi keperluan penduduk di kawasan Murum khasnya. Senarai projek RTP 2021 di Tubau adalah naik taraf jalan di hadapan rumah Budin Tubau, naik taraf jalan gravel masuk ke rumah Kilat Panyau Tubau, naik taraf jalan masuk ke rumah Naga, rumah Ding Sandai, rumah Francis Sekam, rumah Penyuan Tubau, bina baru dataran kejat konkrit di rumah Sambang Bili Tubau dan bina baru gereja BEM Teranan Rumah Gelayan Tubau. Dalam pada itu, beliau turut meninjau beberapa lokasi rumah panjang untuk kerja-kerja anggaran projek RTP 2021 bagi kawasan Tubau.
Pemuzik dan penyanyi Sarawak Alena Murang bersama beberapa individu hebat tampil mempromosikan muzik tradisional Sarawak dan Sabah dalam projek Road to Our Heritage. Alena yang meraih anugerah antarabangsa di Argentina pada November lepas berkolaborasi dengan Dr. Nadia Widiawati Madzi dari Fakulti Muzik Universiti Teknologi Mara UiTM serta ahli kumpulan Estrange dan Stone Bay dari Sabah untuk menjayakan projek RTOH tersebut. Projek tersebut bakal merungkai sejarah alat muzik tradisional serta individu yang menghasilkannya akan didokumentasikan untuk rujukan serta arsip pendidikan pada masa akan datang. Bersama saya sebagai seorang pengkaji mengenai budaya, pembikinan alat dan segala-galanya yang berkaitan dengan tradisi muzik yang kita ingin perkembangkan dan menunjukkannya di mata dunia. 2 states will be involved, Sabah and Sarawak, and over there we'll be finding out how instruments are made. Membuat sempotong, sundatang, sape, praktung. Bagi saya sebagai seorang anak Sarawak, and actually Dr. Nadia pun anak Sarawak, kami dua sangat excited untuk belajar juga dari negeri Sabah sebab Sabah dan Sarawak kan kita ada banyak similarities, banyak persamaan. Alena dan rakan-rakan sepasukannya memanfaatkan platform digital untuk menghantar mesej kepada masyarakat mengenai kepentingan memelihara dan mempromosikan muzik tradisional asli termasuk penggiat muzik mahir yang membantu memelihara warisan tidak ketara itu. Itu saja buat masa ini. Saya Mara Suji. Salam hormat dan jumpa lagi.